Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita berjumpa kembali pada sekarang ini kita sesi iaitunya belajar bahasa Al-Quran. Kita menggunakan, kalau sesi yang pertama ni kita akan menggunakan kitab latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran menggunakan buku yang warna merah ni. Lepas tu insya-Allah selepas ni lagi nanti akan tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan Ustaz Farid, iaitunya dengan menggunakan buku yang hijau tu dan juga sekali tadabbur Al-Quran. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan menunjukkan latihan iaitu muka surat kita memulai latihan muka surat 75. Okey. Muka surat 75. Dah okey sound dia. Okey, muka surat 75. Okey. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Okey. Lepas tu sambung kepada ayat 136 surah Al-Baqarah juga. Qalu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wama utiya Musa wa Isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Okey, sadaqallahul azim. Jadi haji tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita akan mencari, latihan dia adalah kita kena cari naib fa'il dia bagi setiap kata kerja majhul. Jadi dalam ayat ni, ada dalam dua ayat ni, sini dah bagi dah. Sini nak fi'il majhul dia dah bagi tanda dah. Jadi tuan-tuan kerja dia senang sikit. Fi'il majhul dia dah bagi tanda. Lepas tu kita kena cuma cari naib fa'il dia. Okey. Okey. Jadi yang pertama, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan hari akhirat. Jadi mereka lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat nanti yang kekal abadi. Okey. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Fala yukhaffafu. Fala yukhaffafu. Okey. Tulisannya jelas? Okey. Fala yukhaffafu anhumul adzabu. Fala yukhaffafu anhumul adzabu. Okey. Jadi sini kita nampak adalah. Okey. Adalah. Jadi mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, kenapa yukhaffaf ni? Sepatutnya kan kalau adalah fi'il mudhari' selepas dia mesti majzum atau berakhiran sukun. Kenapa sini tak sukun? Sebab kan la yang sini nama dia la an-nafiyah. La an-nafiyatu, la yang menafikan. Bukanlah sana tu la an-nahiyah. Kalau la an-nahiyah, la yang melarang,
baru dia menjazamkan selepas dia. Contoh dia lah yang paling senang, la tadrib. Jangan pukul. Yang ini ni baru dinamai la an-nafiyah. La an-nahiyah. Ini la an-nahiyah. Barulah dia menjazamkan sebab tu ujung dia sukun. Berbeza dengan yang ni. Yang ni la an-nahiyah. Dia tak menjazamkan fi'il mudhari' selepas dia. Tetap saja fi'il mudhari' itu berakhiran baris depan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya padam yang ni ya. Okey. Jadi inilah an-nafiyah. Tiadalah. Maka tiadalah yukhaffafu. Yukhaffafu ni makna dia apa? Yukhaffafu. Okey. Makna daripada yukhaffafu, sebelum kita mencari makna, kita kena cari kata dasar. Dalam mencari kata dasar, kita pun kena tahu wazan dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita kena cari dulu wazan dia. Apa wazan dia ni? Wazan dia senang saja. Ini ada huruf mudhara'ah, ya. Berapa lagi huruf dia? Ada 3 kan? Senang saja. Bagi saja fa, ain dan lam. Jadi dia samakan yufa'alu. Yufa'alu. Jadi kata dasar dia apa sini? Kata dasar dia adalah kha, fa dan fa. Okey. Ini kata dasar dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dalam kamus kata dasar apa makna yukhaffafu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan tak akan terjumpa yang ni. Kenapa tak terjumpa? Tuan-tuan dan puan-puan kena cari dulu. Ini kan majhul, pasif. Makna dia pasif. Kita kena cari kata kerja aktif dia. Apa kata kerja aktif dia? Kita kena tahu yukhaffafu. Maknanya kata kerja aktif dia adalah ini kan yukhaffafu. Aktif dia apa? Aktif dia adalah yukhaffifu. Yukhaffifu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada masuk kelas sebelum ni, mungkin bolehlah mengubah-ubah ni ya. Semalam ni kita latihan dia mengubah daripada aktif menjadi pasif. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan usahalah mengubah daripada pasif menjadi aktif. Okey. Jadi sini ni pasif dia, kita kena cari perkataan aktif dia. Yukhaffifu. Cari dalam kamus kata dasar. Tak terjumpa juga. Tuan-tuan dan puan-puan cari fi'il madi dia. Fi'il madi dia apa? Yukhaffifu, khaffafa. Barulah terjumpa kata rujukan dalam kamus kata dasar. Ini dicari. Ini wazan dia. Dan ini kata dasar dia. Jadi kata rujukan dia khaffafa, fi'il madi ya, macam latihan kita sebelum ni. Apa makna dia? Khaffafa maknanya meringankan. Jadi kalau yukhaffafu diringankan, dan tiadalah, maka tiadalah diringankan anhum bagi mereka, terhadap mereka tu al-azabu. Apa yang tak diringankan? Jadi naib fa'il dia apa? Apa yang tak diringankan? Ini al-azab. Jadi ini naib fa'il dia. Naibul fa'ili. Ini naib fa'il dia. Al-azab tu jadi naib fa'il, okey? Bukan yang anhum. An ni sini ni adalah huruf jar. Hum yang sini ni isim majrur sebabkan selepas huruf jar. Jadi dia tak boleh jadi naib fa'il. Ayat ini jadi naib fa'il. Sebab itulah kita nampak akhiran dia berakhiran dhammah. Naib fa'il kan selalu berakhiran dhammah. Okey. Yang akan belajar sini dia boleh belajar. Okey. Jadi fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Fala yukhaffaf dan tiada, maka tiadalah diringankan untuk mereka tu azab. Dan tidaklah diringankan azab bagi mereka. Jadi naib fa'il dia agak jauh sedikit daripada fi'il dia. Okey. Wala hum yunsarun. Perkataan kedua yunsarun. Adam.
yunsarun. Yunsarun. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan tengok sini yunsarun. Yunsarun ini fi'il mudhari'. Okey. Ini yang waw dan nun. Ini fi'il mudhari' dia. Okey. Apa wazan dia ni? Senang saja. Ikutkan saja yuf'aluna. 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 Okey. Jadi bentuk dia kalau tak pakai waw dan nun, jadi dia tu sebenarnya yuf'alu. Yuf'alu. Fi'il mudhari'. Jadi makna dia kalau tuan-tuan dan puan-puan cari terus dalam kamus kata dasar, cari nun, sad dan ra. Okey. Cuma tak akan terjumpa yunsar, tak akan terjumpa. Tuan-tuan kena buat, ini kan pasif. Kita kena ubah jadi aktif. Macam mana? Jadi kalau dia aktif dia yaf'ulu. Dan ini pun tak akan terjumpa dalam kamus kata dasar selalunya. Tuan-tuan dan puan-puan kena cari fi'il madi dia. Fi'il madi dia apa? Nasara. Ini dah kata rujukan dalam kamus. Okey, jadi makna dia apa? Menolong. Kalau yunsar, ditolong. Jadi siapa yang ditolong atau apa yang ditolong? Yang ditolong adalah yang waw dan nun ni. Iaitunya mereka. Waw dan nun ni, waw ni maknanya mereka. Dan mereka tidaklah ditolong. Okey. 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 Dah. Jadi ini untuk ayat yang pertama, ayat 86. Ulaikal ladina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Okey. Lepas tu kita masuk kepada ayat yang kedua. Ni surah Al-Baqarah juga. Ayat 136. Okey, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Okey. Yang pertama qulu. Qulu tu fi'il amar. Maknanya katakanlah, kalian katakanlah, hendaklah kalian mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila, dan tiadalah, dan apa-apa sahaja. Jadi mal sini ni bukan makna tiadalah, dan apa-apa sahaja. Unzila ilaina. Unzila ilaina. Jadi itu kata kerjanya sebagai latihan kita. Ma unzila ilaina. Okey. Dan apa saja yang okey. Unzila. Ini kata kerja dia. Ilaina. Ini ni ilaini adalah huruf jar. Yang ni kata ganti nama yang berkedudukan sebagai isim majrur. Jadi unzila. Okey, kita nampak sini unzila. Unzila ni kata kerja dia. Ni kata fi'il madi. Okey. Wazannya apa? Uf'ila. Kata dasar dia apa ni? Kata dasar dia nun, zai dan lam. Tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar, cari nun, zai dan lam. Tak akan terjumpa unzila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, ini kan fi'il madi dah. Jadi tuan-tuan kena tahu fi'il yang aktif dia, bukan yang pasif. Ni pasif. Kita nak ubah jadi aktif. Macam mana? Jadi dia anzala. Barulah terjumpa dalam kamus kata dasar. Maknanya apa? Menurunkan. Tapi kalau unzila, diturunkan. Wa ma unzila, dan apa-apa saja yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Adakah ila ni sebagai naib fa'il dia? Bukan. Ini huruf jar. Huruf jar tak boleh sebagai naib fa'il.
Jadi apa naib fa'il dia? Naib fa'il dia adalah dhamir mustatir huwa dia. Dan jadi sini ni ada naib fa'il dia adalah dia. Naib fa'il dia adalah dia. Cuma dia tak nampak di sini, tak nampak. Tersembunyi dia. Tersirat makna huwa dia tu. Okey. Okey. Wa ma unzila ilaina, dan apa saja yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa saja yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, wal asbat, dan kaum al-asbat, anak cucu Yaqub maksud dia. Al-asbat ni anak cucu Yaqub, Nabi Yaqub. Wa ma utiya Musa. Utiya Musa. Wa ma utiya Musa. Ma utiya Musa. Wa Isa wa ma utiya nabiyyun. Okey. Utiya Musa. Wa ma utiya Musa. Jadi utiya di sini ni. Ni fi'il apa? Ini fi'il madi. Fi'il madi, wazan dia apa ni? Uf'ila. Okey, uf'ila. Kata dasar dia apa? Kalau kita tengok sini, kata dasar dia adalah waw, ta dan ya. Tapi ni salah. Bukan waw sini ni. Tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bentuk semula dia, bentuk aktif dia. Bentuk aktif dia apa? Ata yu'ti. Ata yu'ti. Ata yu'ti. Ni bentuk semula dia, yang aktif dia. Okey. Apa wazan dia ni? Wazan dia kalau ata yu'ti ni, asal dia sebenarnya akta. Ini selalu kita jumpa perkataan ni. Jadi wazan dia adalah af'ala. Okey, af'ala. Kata dasar dia apa? Kata dasar dia adalah hamzah, ta dan ya. Jadi bukan yang ni. Yang ni salah. Jadi kadang-kadang kita pun tersilap juga dalam mencari kata dasar ni melalui kata kerja pasif. Kalau jadi pasif, kita kadang-kadang boleh tersilap. Jadi cara nak yang aman itu, cari yang aktif dia dulu, baru kita cari kata dasar dia. Okey. Kalau kita cari dalam kamus kata dasar, cari pada ata dan ya, cari kata rujukan dia ata. Maknanya di sana apa? Memberikan, atau yang memberikan, mendatangkan. Jadi kalau utiya, diberikan. Utiya, diberikan. Kalau sini makna dia memberikan. Utiya, diberikan. Wa ma utiya. Dan apa saja yang diberikan. Siapa atau apa yang diberikan? Mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia adalah Nabi Musa. Inilah naib fa'il dia. Kan Nabi Musa yang diberikan. Ini sebagai naib fa'il. Okey. Tapi Ustaz, yang ya dan ni, yang ya ni kan selalu naib fa'il kan berakhiran dhammah. Sini pun tak ada dhammah dia. Mana dhammah dia? Kalau naib fa'il kan mesti rafa' atau marfu', ada akhiran dhammah. Mana tanda dia? Sebenarnya sini ada dhammah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya sini ada dhammah, tapi dhammah dia tak nampak. Nama dia dhammatun muqaddarah. Dhammah muqaddarah alal alif. Ini alif nama dia. Dhammah muqaddarah alal alif. Itunya dhammah yang disembunyikan di atas alif. Ini alif nama ya. Okey. Okey. Jadi naib fa'il dia adalah Nabi Musa. Wa ma utiya Musa, dan apa saja yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Yang kedua, utiyan nabiyyuna min rabbihim. Nabiyuna mir rabbihim.
Okey. Tiuna min rabbihim. Okey. Kalau yang ini ni, yang kedua ni, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dia sama saja, utia. Sebab tu saya tak sepadam yang ni ya. Utia, ufila, sama juga. Bentuk asal dia ata yu'ti. Asal dia itunya akta, wazan dia af'ala. Maka kita akan terjumpa kata dasar dia hamzah, ta dan ya. Okey. Kalau yang ni yang mana sebagai naib fa'il dia? Naib fa'il dia adalah nabi-nabi. Ini sebagai naib fa'il. Dan apa saja yang diturunkan kepada nabi-nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi an-nabiyyun ini sebagai naib fa'il. Dan apa saja yang diturunkan atau yang diberikan nabi-nabi ke atas nabi-nabi. Jadi nabi-nabi ini sebagai naib fa'il. Betul tak Sultan? Okey. Jadi naib fa'il dan nabi. Sama macam tadi, wa ma utiya Musa. Nabi Musa diberikan, dan apa-apa saja yang Nabi Musa diberikan. Kawasan ini dan apa-apa saja yang para nabi diberikan. Nabiyun ni jamak dia. Nabat dia nabiyun. Dia ada juga al-anbiya, ada juga nabiyun. Daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Dan kami tidaklah membezakan di antara nabi-nabi tersebut. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah bagi berserah diri. Muslim ni maksud dia berserah diri ya. Aslama yuslimu muslimun. Lagu dia macam mana Syahir? Aslama yuslimu islaman wa muslaman. Macam tu Jadi orang yang aslama, yang menyerahkan diri ataupun yang menyelamatkan, itu dinamai Muslim. Okey. Ini nak kata nama pelaku dia. Wa nahnu lahu muslimun. Okey. Jadi kita kembali lagi kepada latihan tadi. Kita ulang lagi. Yang pertama, yukhaffafu. Sini ada dalam kitab yukhaffafu. Kita nampak yukhaffafu. Okey, yukhaffafu, jawapan dia naib fa'il dia yang mana? Huwa ke al-azab tadi? Iaitunya al-azab. Lepas tu yunsarun, naib fa'il dia adalah waw. Waw. Tapi waw ni bermaknakan hum. Lepas tu yang nombor 3, unzila, naib fa'il dia mana? Iaitunya huwa. Utiya, naib fa'il dia mana? Musa. Utiya yang kedua, naib fa'il dia an-nabiyyun. Okey, bukan yang waw. Itu saja dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah esok kita akan masuk latihan muka surat 76. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sila baca. Insya-Allah selepas lagi Ustaz Farid akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada sesi tadabbur Al-Quran dan juga kata dasar yang dalam menggunakan kamus kata dasar buku yang hijau tu. Itu saja dari saya terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah. Tak apa, boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya-Allah kita akan masuk Qamus Al-Quranul Karim. Qamus Al-Quranul Karim dalam bab huruf yang kita bincangkan sebelum ini, huruf ghin. Kita telah pun habis huruf ghin. Huruf fa juga kita telah habis. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita masuk muka surat 162, iaitu 162 kita dah selesai. 163 huruf fatara yafturu. Fatara yafturu. Saya suka bacakan dulu kepada tuan-tuan dan juga perempuan dalam kitab kita Fatara yafturu, supaya tuan-tuan lebih faham terlebih dahulu. Tuan-tuan tengok dia tulis apa, fatara yafturu. Fatara yafturu makna memulakan ciptaan. Makna ciptaan mula punya ciptaan. Pencipta yang menciptakan. Yang memulakan ciptaan. Kemudian tafattara makna pecah. Infatara makna retak. Fitratun makna fitrah ataupun asal ciptaan. Futur makna retakan. Okey. Kita lihat perkataan yang kita nak bincangkan pada tengah hari yang mulia ini, fatara. Tuan-tuan nampak tak? Apa yang tuan-tuan nampak? Sekarang ni kita lihat. Fatara asyaqqu makna pecah. Okey. Hal tara min futur. Adakah kamu melihat daripada pecahan, kecacatan? Okey. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Suratul Muzammil. Boleh Suratul Muzammil. Juz 29 ayat bawah sekali. Kalau kita kata fatarallahul khalqa, maknanya Allah menciptakan, oleh Allah akan makhluk. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Okey. Tengok juz 21. Tuan-tuan tengok juz 21 Surah Rum. Buku surat 407 ayat yang ke-30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang menciptakan manusia ke atas fitrah. Okey? Makna Allah Ta'ala menciptakan manusia ni di atas fitrah. Boleh fitratallahi allati. Fitrah. Jelas Idza as-samaa'u munfatirun bih. Nampak munfatir. Apa maksud munfatir? Isyaratan ila qabuli ma abda'aha wa afadahu alaina minhu. Mengisyaratkan kepada penerimaan apa yang Allah Ta'ala ciptakannya, wa afadahu, yang Allah Ta'ala telah berikannya kepada kita. Okey. Al-fitru, fitir itu juga boleh maknanya tak puasa. Kalau puasa makna shoma, lawan dia adalah fitir, tak puasa.
Okey Nampak tak? Itulah perbincangan kita pada tengah hari yang mulia itu. Tengah hari yang mulia ini, kita lihat nak penutup kita lihat dalam surah Al-Muzammil. Di wazud yang ke-29. As-sama'u munfatirun bih. Langit terpecah. Kana wa'duhu maf'ula. Okey. Idza as-sama'u fatarat, juzuk ke-30. Idza as-sama'u fatarat, infatara. Mana terbelah, infatara. Apabila muka surat 587 ayat yang pertama. Okey. Cukup sekadar itu dulu, tuan-tuan. Puan-puan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar hari ini satu perkataan saja, iaitu fatara. Cukup setakat itu. Tanpa melengahkan masa. Okey. Kita terus tekan butang share untuk sama-sama kongsian ilmu kita pada pagi yang mulia ini. Kemudian kita sebar, luaskan manfaat yang kita dapat ilmu pada pagi ini insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.